Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Tasawuf, kita baca bab pada loba akan berkata-kata dan kita sambung pada muka surat berapa? 79. Okey. Pergan akhir dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sambung situ lah. Haji Nasi mana? Wah, Haji Nasi tak balik lagi. Abang Razak tak balik lagi. Hadis. La yastakmilul abdu haqiqatal iman hatta yada'al mira'a wa huwa muhik. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu. Tengok hadis ni cakap apa. Tiada menyempurnakan oleh hamba itu. Menyempurnakan apa? Akan benar-benar iman. Slide tak nampak Ustaz? Kejap. Hingga meninggalkan ia akan berbantah-bantah pada ketika ia sebenar. Okey, tengok slide. Apa maksud ni? Apa maksud dia? Apa maksud hadis ni? Apa dia? Orang yang memiliki iman yang sempurna ialah orang yang meninggalkan berbantah-bantah walaupun pada ia berada di kedudukan benar. Walaupun dia yang betul, tapi dia akan tinggal berbantah. Ni maksud dia. Maka dipanggillah dia orang yang sempurna, ia akan iman dia. Ni. Jadi sebab itulah disuruh disuruh seseorang itu meninggalkan ia pada membantah-bantah. Apa? Itulah tanda dikatakan seseorang itu digelar akan dia dalam agama sebagai orang yang sempurna imannya. Okey. Lagi. Melawak dan berseluruh.
larangan dalam berkata-kata dan dipanggil dia dengan melawak atau berseluruh. Berseluruh. Nah, ini juga ni. Melawak diketahui olehmu sedikitnya daripada melawak dan berseluruh dengan perkataan ni. Oh, bukan sebelah-sebelah. Dan ada pun melawak dan berseluruh, maka berlebihan padanya, memperbanyakkan padanya dalam ketawa. Okey. Ni. Larangan pada berlebihan. Maknanya boleh ke? Boleh. Tapi larangan pada berlebihan. Larangan pada berlebih-lebihan. Kerana ia akan menyebabkan banyak ketawa. Ni menyebabkan banyak ketawa lah ni. Dan akibatnya, apa akibat? Dia akibat banyak ketawa apa? Akan matilah hati. Matilah satu anggota nama dia hati. Kenapa ni? Akibat banyak ketawa. Kerana ia akan mengakibatkan mati hati. Dilarang banyak ketawa. Bukan tak boleh ketawa. Boleh ketawa. Tapi tak boleh banyak. Kenapa? Nanti akibatnya mati hati. Okay. Satu. Akibat yang kedua daripada banyak ketawa ni, datang rasa dendam. Kenapa rasa dendam? Gurau orang tak puas hati. Orang marah. Ada orang terasa dipermainkan. Maka akibatnya ini akan lahir rasa dendam. Dan menghilangkan rasa takut pada azab Allah. Ni tulis salah satu tanda matinya hati adalah bila hilangnya rasa takut akan azab Allah. Ini tanda hati mati. Dan antara punca ni yang dikatakan kenapa jadi macam ni? Punca dia kenapa? Punca dia kerana banyaknya dia ketawa. Dan banyak ketawa itu adalah hasil daripada, datang daripada banyaknya berlawak. Ni. Hadis. Yang kita ni kata hadis ni. La tumari akhaka wa la tumagih. Jangan membantahi engkau. Ini hadis ni. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau dan berseluruh dengan dia.
secara berlebih-lebihan. Ni hadis. Ni hadis. Ni hadis. Ni nama apa ni? Ni nama apa? Dalil. Dalil. Ini dalil. Dalil menunjukkan larangan bergurau bantah-bantahan. Dalil menunjukkan larangan bantah-bantah dan dalil menunjukkan larangan bergurau secara berlebih-lebihan. Ni. Dan daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, bahawasanya seorang lelaki sungguhnya berkata-kata dengan ia satu perkataan yang menjadikan ia tertawa-tawa sekalian duduk susahnya. Maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika itu. Apa maksud ni? Apa maksud bintang-bintang ni? Apa? Ini yang dikatakan hina diri kan? Jatuhkan maruah diri, Ustaz. Diri dia. Hina diri dia. Satu lagi ada dalam kitab syarah. Okey, saya tulis hadis kat sini. Kat mana tulis? Sekejap kita ejah sikit. Dia satu ada ulama kata dia jatuh pada maruah diri. Ada juga ulama kata dia mengakibatkan dia terjun ke neraka. Okey, kita tulis hadis dulu. Apa hadis yang cakap? Okey. Ini apa dia kata? Bahawasanya seorang lelaki. Ni kalau hadis, kalau kata lelaki, dia umum pada lelaki dan wanita. Tapi kalau dia kata seorang wanita, dia khusus pada wanita. Selalunya guru-guru cakap itulah. Seorang lelaki sesungguhnya berkata-kata ia dengan kebesaran. Sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa orang tahu sekalian yang duduk susahnya. Maka jatuh ia orang tu dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika kalau dalam kitab
dia kata bintang ketiga ni, sebab kita tengok dia punya ayat tu, ab'ada minas suraya. Maknanya bintang ketiga ni dikatakan sebagai bintang suraya. Bintang jauh. Bintang suraya. Maknanya bintang yang jauh. Jatuh je ni, kalau kita syarah kata apa, jatuh ke neraka. Itu maksud dia. Ini hadis. Ni kalau kerja jadi pelawak ni macam tak berapa bagus lah. Kerja jadi pelawak ni dia jadi macam tak bagus lah. Jadi kalau lawak dia ni tak berlebihan, dan lawak dia ni ada mesej. Ada mesej yang boleh diambil memberikan lah. Kalau tidak, dia hanya bawa lalai dan tidak membawa apa-apa manfaat, tu yang rasa bimbang lah. Dia bukan saja lalai. Tak berapa manfaat. Okey. Ni tadi lahirnya rasa dendam. Kalau kita tengok sini, daripada dalil ni, rupanya kalau kita ni asyik buat orang ketawa berlebihan, kalau buat orang ketawa berlebih-lebihan, maka dikatakan dimasukkan dia dalam neraka. Ini yang dikatakan dalil. Ustaz nak tanya, yang baris 3 tu, hadis jauh dari bintang tu, jatuh dari bintang, baris ketiga, sekalian yang duduk sertanya, maknanya orang yang duduk dengan orang yang buat gurau sekali ni Ustaz. Orang duduk keliling dia. Hmm. Dia duduk ramai-ramai, dia buat kelakar. Sampai orang dia buat kelakar sampai peringkat berlebihan. Sampai orang keliling dia asyik ketawa je dengan dia. Ini macam komedian tau. Macam komedian tu, standing komedian ke apa benda kan. Sebenarnya dan syarak tak dibenarkan begitu. Bukan tak boleh berseluruh, tapi bila datang terlampau-lampau lah. Terlampau-lampau. Rupanya ada hukuman bagi orang yang macam ni lah, dalam hati kata. Hukuman ini. Bila orang itu banyak ketawa, maknanya kita membantu dia untuk mematikan hati dia. Maka akan matilah hati. Itu tandanya dia cerita dalam kitab itulah. Maka akan matilah hati. Ni benda penting ni. Tapi macam mana lahirnya rasa dendam, Ustaz? Itu bila dia dendam. Dia buat kelakar, kadang dibabitkan orang lain. Mungkin terguris hati orang kot, terkena hati orang. Kena hati orang lah. Kadang-kadang dia buat body shaming. Tu body shaming ke? Body shaming. Body shaming ni macam dia buat lawak-lawak. Dia ni gemuk macam badak kata. Dia panggil orang tu badak, orang pun ketawa. Walaupun orang yang kita panggil badak ni dia senyum, tapi kadang-kadang belakang dia dendam. Dia cakap dengan bini dia. Tak apa, dia panggil badak tak apa. Atau hari ni hari dia. Atau hari tu, ni hari dia. Dia boleh cakap apa-apa. Atau hari tu hari kita. Ni dendam. Saya dah dengar lah benda begini. Dia ingatkan kelakar. Rupanya dalam kelakar tu ada benda yang tak disukai oleh orang lain. Itu yang dikatakan dendam ni. Tak semua orang boleh gurau lah. Kadang-kadang kita usik-usik orang punya peribadi kan. Panggil orang tu ketot lah, kemetot lah, benda lah. Itu sebenarnya tak bagus. Jangan memalukan dia dengan keadaan fizikal dia yang mungkin tak sama dengan orang lain lah cakap. Mungkin dia ni pendek ke, rendah ke, benda ke. Dan mungkin dia tak kelihatan kacak lah, macam itulah.
Kita panggil dia Haji Kemetot. Tak boleh. Ni tak boleh. Dengar macam jenaka. Mungkin orang ketawa dan dia pun ketawa. Tapi dalam hati dia kadang lahir dendam. Ha. Bila lahirnya benda ni, banyak ketawa ni, yang mana dia punya akibat ni matilah akan hati ni, maka yang paling menakutkan orang hati mati ni, dia tidak dapat melihat kebenaran. Itu yang paling tak bagus tu lah. Okey. Ustaz, mau tanya sikit sebelum Ustaz. Ya. Okey, dalil dia ada akhir Ustaz, buat orang ketawa berlebih-lebihan maka dikatakan. Dia katakan. Dikatakan, Dia kata bukan begini, bukan ni. Maka dia katakan ni apa ni? Maka buat orang ketawa berlebih-lebihan maka dia akan dimasukkan dia dalam neraka. Okey. Soalan lain. Tak lain lah. Ketahui olehmu dalam belum bahawasanya sedikit daripada melawak dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang akan dia. Bahkan harus. Harus ni maksud apa? Boleh. Dibenarkan. Dibenarkan. Boleh melawak pada setengah masa. Melawak dengan sedikit pada setengah masa adalah harus. Satu perkataan yang kita kena ambil perhatian ni ya. Sedikit ni maksud dia apa? Tiada berlebihan. Boleh lawak tapi jangan lebih lah. Jangan lebih. Gurau-gurau ya Ustaz. Gurau-gurau lah. Itu nama gurau-gurau lah. Boleh tapi jangan lebih lah. Kenapa dia katakan setengah masa? Ni. Apa maksud setengah masa? Sesekali. Apa lagi maksud setengah masa? Ada masa tertentu? Masa tertentu lah. Maknanya masa yang sesuai lah. Masanya sesuai. Kalau masa tak sesuai dan orang yang tak sesuai pun tak boleh. Orang tak sesuai. Kita jumpa menteri ke apa ke, kita lawak. Macam kita biasa kenal dia. Tak boleh gitu. Tak boleh. Dia bukan kawan kita. Mesti tak kisahlah dia menteri ke, dia ada pangkat dalam masyarakat ke. Bolehlah kita gurau. Tapi ada masa lah. Ada masa tertentu dan ada benda yang kita boleh guraukan lah. Kalau dia datang sebab kita dalam keadaan dia serius tau. Dia serius. Mungkin dia datang lawak banjir ke, dia tengok kesusahan kita. Waktu tu kita bawa berlawak. Tak kena lah betul. Jadi masa yang kita berlawak dengan dia, satu kita berlawak dengan dia, kita kenal dia. Jadi orang pakar besar. Ada masa kita berbincang terlalu serius. Ada masa kita bersantai lah. Itu masa dia setengah masa yang itu. Bukan semua waktu. Ini adalah harus ni. Mana harus ni maknanya dibolehkan. Maknanya dibolehkan ni. Bukan tak boleh melawak. Dibolehkan. Dibolehkan. Dibolehkan.
Dalam kitab dia kata ni, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Itu maksud dia. Sama ada dengan kata-kata atau perbuatan dibolehkan, terutama sekali terhadap kanak-kanak ini. Itulah dia baca gitu kita. Istimewa sekali terhadap kanak-kanak. Tak boleh kita dengan budak-budak cakap serius pun tak boleh lah, tak kena lah. Walaupun nak ajak dia pada kebaikan. Dibolehkan ni terutama pada kanak-kanak. Terutama kepada kanak-kanak. Dan perempuan. Kerana membaikkan hati mereka. Perempuan ni termasuklah pasangan ke apa ke. Kerana dengan ini memujuk hati mereka, membaik hati mereka. Sebab itulah dibenarkan bergurau-gurau dengan berlebihan. Hadis ni. Rasulullah kata apa? Hadis. Sesungguhnya, dia kata bahawasanya, tak apalah pakai dalam kitab itu lagi baik. Bahawasanya aku berseluruh, berlawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar. Lagi sekali, ni panggil apa? Dalil. Dalil. Lagi satu, hadis lagi, mandari lagi, hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia kepada seorang wanita yang tua. Berkata ia Nabi SAW, tiada masuk syurga perempuan yang tua. Perempuan yang tua. Rasulullah bergurau dengan seorang perempuan ni. Dia kata apa? Tiada masuk syurga perempuan yang tua. Bila Rasulullah bergurau, dia tak ada cakap peradikan yang benar. Apa maksud yang sebenar ni? Dia gurau tapi dia cakap benda yang sebenar. Apa maksud perkara sebenar ni? Kali ni dia terang. Apa maksud ni? Erti dia. Ni, apa maksud ni? Dalam kita ni kedua ini. Itulah. Perempuan dijadikan ia muda sebelum dimasukkan
mereka ke dalam syurga. Maknanya perempuan ni kalau dia mati umur 80, 90, 60, 70, 50. Dia katakan dah tua ni. Ada tua tu. Jadi kalau dia masuk syurga dengan rahmat Allah, dia masuk syurga, tak adalah dia tu terjadi dia tua gitu. Terjadi dia tua gitu. Jadi inilah dikatakan kaedah Rasulullah bergurau dengan umat dia. Tu maksud ni. Ni maksud ni. Ni. Orang tua ni dia maksud ni. Ni maksud dia. Faham ke apa yang digurau oleh Nabi ni? Faham Ustaz, insyaAllah. Ni. Tu dia kata, aku bergurau tapi aku tidak bercakap melainkan kebenaran saja. Dan diriwayatkan juga ini Rasulullah SAW bergurau ia dengan Aisyah. Berlumba ia dengan berlari. Berlumba ia dengan berlari. Dia gurau-gurau dengan isteri dia. Berlumba dengan berlari. Berlumba dia dengan berlari. Hai bapa Umair. Inilah begitu hadis. Ada lagi. Rasulullah kata apa? Hai bapa Umair. Apakah yang berlaku oleh anak benciak? Apakah memperbuat oleh anak burung siak. Ini Rasulullah digurau dengan budak-budak. Ini apa ni? Ini gurauan Rasulullah dengan seorang kanak-kanak. Dia kata, hai bapa Umar, anak burung tengah buat apa? Gitulah digurau, gitulah kalau bahasa kita. Bergurau Rasulullah dengan dikatakan Umair. Umair siapa? Umair ni adik kepada Anas bin Malik. Talha ni dia kahwin dengan mak pada siapa? Allah. Mak pada Anas ni, tapi masa dia kahwin tu dia ada dari isteri. Lepas tu dia kahwin dengan mak dia, lepas tu dia kahwin dengan seorang lagi. Tu yang dia macam ada banyak tiri lah. Ni adik kepada Anas bin Malik. Bila Rasulullah melihat, dalam kitab syarah kata,
Bila dia kata melihat, dia kata, Umar berasa sedih anak burung siak itu telah mati. Dia cerita dia lah. Anak burung siak itu telah mati. Jadi kenapa Rasulullah bergurau dengan dia ni? Bagaimana dia katakan tadi? Untuk membaikkan hati mereka. Ni membaikkan hati mereka ni. Hati dia apa? Hati seorang kanak-kanak. Hati seorang kanak-kanak. Ni. Kat sini. Sini. Apa? Melihatkan kesedihan kepada Umar ini. Okey, boleh faham InsyaAllah Ustaz. cerita yang berlaku lah. Apa lagi keadaan bila Rasulullah ni bergurau yang diceritakan dalam hadis lah. Okey. Kita tengok soalan lain. Bersabda ia kepada Syuhaib. Bersabda ia kepada Syuhaib. Bersabda Rasulullah kepada Syuhaib. Syuhaib ni digelar oleh sahabat sebagai Ar-Rumi kerana Syuhaib ni lama ditawan oleh tentera Rom. Waktu tu gelaran dia digelar sebagai sahabat Ar-Rumi. Ar-Rumi nama dia. Ar-Rumi ni adalah Rom. Apa Rasulullah sebut kepada Syuhaib ni? Tengok yang kita kata apa. Adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Jadi kalau sakit mata, jangan makan tamar. Tamar ni panas. Adakah patut engkau makan tamar ketika engkau sakit mata? Ini nak cerita apa? Ini nak cerita orang ramai pun adanya gurau dengan Nabi juga. Maka bersembah oleh Syuaib. Bersembah ni maksud apa? Menghadap. Apa bersembah? Berkata. Bersembah ni maksud berkata.
berkata. Umar berkata. Apa jawab Syuaib? Dia jawab. Apa jawab ni? Sini jawab lah. Kata Syuaib. Sesungguhnya aku makan dengan sebelah yang lain. Maksudnya mata aku sakit. Rasulullah kata dia mata sakit sebelah. Kalau kata kenapa kau makan tamal? Kau sakit mata. Kalau dia kata Rasulullah aku makan ni untuk mata ni bukan untuk mata ni. Dia gurau lah. Dia gurau dengan Nabi. Maknanya ada juga sahabat ni dia boleh gurau dengan Nabi. Maka Rasulullah tak marah. Tersenyum ia. Tersenyum ia. Bukan Rasulullah ni maknanya dia juga menerima dah juga akan gurauan sahabat dia. Okey. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Maksudnya tak adalah dia menipu apa benda. Dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Manusia selalu cakap begitu tak boleh. Lepas tu, ini habis. Habis dalam bab dikatakan bab gurauan ni habis. Lepas tu lagi yang cerita. Dia kata apa? Memuji. Roboh pada dia kata ni yang menyebabkan binasa manusia ni pada memuji. Ada pun memuji maka ada padanya 6 kebinasaan. Ada 6 kebinasaan. Wah, besok ada 3 kelas ni. Jumaat ketiga. Jumaat ketiga. Betul ke ini? Jumaat ketiga Guru Asyakirin. Besok yang bulan? Esok 18 Ustaz. 18 ke? Ya Rasa macam silap lah. Nanti saya semak balik Ustaz. Okey saya ingat tengok sekejap. $18 pun betul lah. Jumaat ketiga kan Ustaz? Ya. Jumaat ketiga, Jumaat keempat. Jumaat keempat 25, 18, 7, 25. Betul lah. Betul kot. Tengok balik, tadi betul lah. Okey. Memuji ni dikatakan ada 6 kebinasaan. Dia nak bagi-bagi ni. Ada padanya pada memuji itu 6 kebinasaan. Dia kata 4 kebinasaan itu atas yang memuji. Rupanya orang yang memuji ni lagi banyak binasa daripada orang kena puji. Ni 4. Empat kebinasaan. Ada yang memuji. Lepas tu,
dua kebinasaan pada orang yang kena puji. Apa dia empat ni? Tengok. Bahawasanya muji itu terkadang berlebih-lebihan. Terkadang ia berlebih-lebihan. Ini orang yang muji. Hingga bawa kepada dusta. Ya, cerita, wah dia bagus. Takut nanti sampai berikan dusta. Kenapa? Berlebih-lebih dalam memuji. Satu. Terkadang menzahirkan ia akan kasih akan dipujinya pada ketika tiada kasih dia pada batin. Maka jatuh dia ke dalam riak. Apa maksud dia? Berlebih-lebihan menunjuk pada yang dipuji. Tetapi tiada ia pada batin. Dia tunjuk dekat orang ni lah. Dia tunjuk kat orang ni lah. Maka datangnya riak. Sehingga lahirnya riak. Kan dia kata lahir riak. Oh, dia puji bapa dia. Oh, bapa aku ni. Oh, bapa aku ni. Dia puji melaut melangit dia puji. Bapa aku ni baik. Bapa orang lain tak benda macam ni lah. Contohlah dia kata itu. Contoh dia kata itu. Betul. Adik aku ni macam ni lah. Adik orang lain tak ada tau macam ni. Orang kata. Hingga tak sedar, dia meriakkan adik itu dengan orang lain. Meriakkan adik dia. Sampai dia meriakkan adik itu depan orang lain. Tak boleh gitu, tak boleh gitu. Bila berlebihan menunjuk yang dipuji itu, tapi tak ada ia pada batin. Patutnya dia sembunyi-sembunyi lah. Apa kelebihan adik dia tak ada cerita. Dia puji, akibat dia apa? Akibat dia buat benda riak. Itu bahaya. Terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakini. Ni. Kebinasaan yang ketiga pada orang memuji. Apa binasa dia? Terkadang yang tak sengaja kot. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ha. Apa maksud, saya tak faham apa maksud dia tiada ia pada batin. Pada ia pada batin ni patutnya dia tak boleh lah nak riak-riak kat orang. Dia kena sembunyikan lah. Dia kena sembunyikan benda tu. Dia tak sungguh-sungguh tak sungguh-sungguh. Tak, dia patutnya dia benda ni dia kena puji-puji lah. Kelebihan-kelebihan orang ni kadang-kadang dia takut sampai dia sendiri riak. Dia kata, aku ada kawan macam ni. Patutnya kebaikan orang ni, orang tu pun tak nak orang dengar. Tak nak orang dengar. Dan tak ada ia pada batin ni, patutnya kebaikan tu orang tu pun tak nak orang cerita. Tetapi dia pun tak yakin pada batin ni, betul ke ni? Tetapi dia puji orang ni lebih-lebih, macam dia kata, aku ada ni, aku ada kawan gini, aku ada gini. Sampai timbulnya riak. Dia puji orang ni sampai timbul riak. Riak apa? Dia tunjuk orang, aku ada kawan macam ni, aku ada sahabat macam ni, aku kenal orang macam ni.
Lepas tu dia kata orang ni kaya. Kadang pada batinnya tak betul. Pada dalaman yang kita faham, bukan orang tu orang macam ni watak dia. Tapi dia puji secara berlebihan. Ustaz, maknanya pada batin tu hakikatnya tak ada pun. Tak ada pun. Okey, faham Ustaz. Cahaya tidak pun. Patutnya kebaikan tu disembunyikan. Tak tahu dia betul tidak dia buat tu dengan betul ke dengan riak tu tak tahu pun. Jadi eloknya dia diamkan je lah. Disembunyikan. Terkadang berkata ia akan barang yang tiada dikini. Berkata dia pada barang yang tidak yakin dia. Tidak diyakini. Dia kata orang ni adil, orang ni warak. Cerita gitu. Tetapi sebenarnya tidak juga kadang. Tidak juga. Dia pun tak kenal orang tu 100%. Dia kata orang ni baik, orang ni dia. Dan bila dia puji je pula merosak orang ni dengar, merosakkan diri orang ni. Apa yang rosak? Takut dia rasa bangga negeri dia riak. Dia rasa diri dia hebat. Bila apa? Bila ramai orang puji je. Ni yang bahaya ni. Ni kata yang bahaya ni. Aku nak puji ni nak kena ada tengok lah. Tempat dengan keadaan yang sesuai. Okey. Dia nombor 4. Itu nombor 4. Menjadikan dipuji itu apa kebiasaan ni? Yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan dia akan yang dipuji itu suka cita. Dan kadang ada yang dipuji itu orang yang zalim. Melahirkan suka cita. Suka cita. Terkadang pada orang zalim. Orang ni zalim. Tapi dia ada kepentingan orang ni, kat orang ni bagi dia duit ke, bagi dia projek ke, dia puji melangit-langit. Hingga orang zalim dia semua. Dia kata apa? Tengok orang, tengok semua orang. Semua orang kata aku okey apa. Ni yang ni masuk ni, ni. Sedangkan dipuji itu adalah orang yang zalim. Maka bertambahlah zalim dia. Kenapa bertambah zalim dia? Dia kata orang suka aku. Dan berdosa ia. Kenapa? Memasukkan suka cita ke atas hati orang ni. Orang ni orang zalim. Dia makan dia orang, dia bunuh orang, dia pukul besi, dia perah rambut orang. Yang ada pula orang puji dia. Kata dia baik, dia ni bagus, dia selalu sedekah. Memang sedekah, dia ambil duit haram bersedekah. Dengan duit haram bersedekah. Jadi orang yang jahat ni, bila orang puji dia, dia rasa dia okey. Kita masukkan suka cita dalam hati dia. Jadi kita dah buat sesuatu yang binasa. Kenapa? Menyumburkan lagi hati pada orang zalim. Boleh faham tak ni maksud ni? Tapi Ustaz, bukankah itu kebinasaan pada orang yang kena puji? Bukan. Memang kena puji tapi datang daripada orang yang memuji. Kalau dia tak puji, orang tu tak binasa. Dan dia juga binasa. Kenapa dia binasa? Dia tertipu dengan orang tu, sedangkan orang tu zalim, dia puji. Faham Orang tu zalim, dia puji. Lepas tu ada lagi nombor 5. Dan ada pun yang dipuji, muka surat 85. Nanti kita sambung ni. Ini ada lagi. Apa dia? Barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan kekal hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat. Ni. Lepas tu kalau doakan orang berdosa ni, panjang umur. Hukum dia harap kan? Orang berdosa ni kita doa dia, ya Allah panjangkan umur dia berdosa. Kalau nak doakan dia, doakan dapat hidayah. Bukan doa orang yang panjang umur. Okey. Wah, nanti sambung sini wah. InsyaAllah Ustaz.
Ni. Saya hijau ya. Pada muka surat 85. Bahawasanya Allah Ta'ala sungguhnya marah ia apabila dipuji oleh orang yang fasik. Dipuji akan orang yang fasik. Maksudnya orang kalau dia fasik, dia nampak, dia terang dia buat dosa, nampak terang dia ni perangai pelik tunggu, nampak terang dia hina Islam, nampak terang dia langgar hukum Islam, jangan puji dia apa-apa. Walaupun dia suka bagi duit kat orang, tapi dia buat dosa je terang-terangan, jangan puji dia. Dan jangan doakan dia umur panjang. Jangan doa ni umur panjang. Sebab apa? Rasulullah kata, Allah Ta'ala sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang-orang yang fasik. Orang berdosa lah. Okey, insyaAllah. Nanti jumpa besok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, keluarga kami sakit, Ya Allah, Kau berilah kesembuhan dan jadikanlah sakit itu aku dosa. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami yang berlipat nikmat yang melimpah ruah, jadikanlah kami orang yang syukur. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami yang duka cita, diberi ujian-ujian kehidupan, maka bantulah kami, Ya Allah, angkatkanlah duka cita daripada hati kami, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang soleh, keluarga kami orang yang soleh, Ya Allah. Jadi kami ini, Ya Allah, orang-orang istiqamah dalam menuntut ilmu, Ya Allah, istiqamah dalam beramal, Ya Allah. Dan jadikanlah amal-amal ini amal soleh yang akan membantu kami dalam barzah, Ya Allah, bantu kami daripada masyarakat nanti, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah kami, kedua bapa kami dan mereka banyak-banyak biasa pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf semua, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.